Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita berada pada live feed video untuk formula yang ketiga. Bagi anda yang mungkin first time tengok video live feed ni, ini adalah siri 7 siri ataupun 7 video live feed. Ini live ni. Sekarang adalah lebih kurang 12.30. Ini adalah siri ketiga daripada 7 formula dan siri yang saya committed insyaAllah nak share sejak pagi semalam, sejak tengah hari semalam. Lebih kurang time macam ni saya share video yang pertama, formula yang pertama live, dan petang semalam lebih kurang pukul 6 formula yang kedua. Dan saya harap dan saya expect anda dah tengok dua video tersebut, sebab untuk nak sambung yang ketiga ni, sayang kalau anda tak faham apa yang berlaku pada video yang pertama dan juga video yang kedua. So sebelum saya nak sambung, first thing saya nak beritahu, live feed ni adalah live sekarang, at this time. Kalau anda tengok kemudian, dia adalah mungkin replay balik. Anda boleh tengok bila habis ni kejap lagi, anda boleh tengok balik. Dan itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang patut tengok live feed ni, yang patut teruskan tengok dan patut komen, anda daripada negeri mana, negara mana, saya percaya some of you dah tengok video 1 dan video 2 semalam dan dapat manfaat daripada itu, dan saya dah bagi homework semalam apa nak buat. Dan ni adalah yang ketiga. Dan saya juga nak ingatkan, video ni bukan live feed ni, formula yang dikongsikan ni adalah khusus buat mereka yang pernah berada di dalam keadaan saya satu ketika dulu. Bila saya mula bisnes daripada bekerja tahun 1996-97, dan 98 saya berhenti kerja dan saya committed nak bisnes, tapi saya tak tahu. The first 3 years tu saya banyak gagal, saya banyak buat silap, dan dia adalah macam, minta maaf saya berpeluh sebab saya bawa balik daripada gym tadi. Jadi peluh ni dah lambat, dia tak kering lagi. Bukan pasal panas sebenarnya, dia berpeluh anyway. So jangan risau pasal peluh tu. Saya dah baca ada yang nak hantar tisu lah apa, tak payah, jangan risau. Okey, so kenapa saya share ni? Sebab seperti saya sebut sebelum ni, pagi semalam lepas duha, solat duha, saya dapat satu inspirasi. Saya bacakan Fatihah untuk arwah ayah saya, arwah adik ipar saya yang pergi atau meninggal pada umur yang agak muda. Umur dia 20-an, 26, 27, 28 saya ingat. Tapi dia kena ada masalah, apa ni, tumor or something like that, dan dia meninggal. Jadi masa saya baca Fatihah semalam tu, tiba-tiba saya macam terfikir. Sebab kadang-kadang saya fikir macam ni. Saya fikir, saya tak tahu pula bila giliran saya kan, cepat atau lambat tu wallahualam. Tapi saya fikir, saya rasa saya tak cukup berusaha untuk berkongsi atau menyampaikan apa yang saya tahu, ataupun apa yang pengalaman saya, ataupun formula macam mana saya bantu, alhamdulillah, memberikan formula dan direction kepada ramai ramai anak didik saya, alhamdulillah, yang saya bangga melihat mereka mencapai daripada tak ada dalam masa singkat 6 bulan, setahun, boleh capai beberapa juta ringgit setahun, ada yang sebulan, dan ada yang attend kelas saya 2013 sekarang buat beberapa juta sebulan. Jadi saya dapat banyak melihat transformasi dari segi kewangan. Dan saya meletakkan, pada masa saya 3 tahun pertama saya berniaga 98 sampai 9 2000, saya cuba macam-macam benda, tapi masa tu saya tak ada jumpa atau tak ada siapa, mungkin saya tak jumpa, dan saya cuba nak jumpa ada beberapa orang jutawan, tapi tak ada siapa yang mereka tak nak berkongsi ilmu macam mana mereka perbaiki hidup mereka ataupun ubah kewangan mereka, macam mana mereka berniaga. Dan bila tahun 2001 saya dapat bimbingan daripada mentor saya, seorang Mas Salih. Dan daripada situlah life saya mula berubah. Saya terlibat dalam advertising and marketing daripada tahun 2001, dan bisnes saya alhamdulillah, saya diberi peluang untuk run bisnes company saya sendiri, contracted bawah projek mereka. Dan saya run projek seperti HSBC credit card, Standard Chartered Bank credit card. Saya run projek seperti TM, Celcom, TM tu seperti Streamix, saya run projek Makna, Majlis Cancer National, WWF. So semua benda ni bila saya run kan, dan membuatkan bisnes saya grow, dan saya terlampau sibuk attach dengan bisnes saya. Saya recap sekejap bagi orang yang first time mungkin tengok. Mungkin anda kena tengok balik nanti, tapi just very quickly. Kemudian sampai pada point yang alhamdulillah saya touch my first million apa semua 2006, umur saya 32 masa tu, which was 10 years back. Dan daripada situ bisnes saya grow sampai pada point yang saya menjadi ketua organisasi Malaysia, organizational head, sampailah pada tahun 2008 awal something happened to my marriage, fail, first marriage, dan we fail, tak boleh nak teruskan. Dan I was stuck in sense that saya macam fikir balik, adakah ini yang saya cari? Dan saya spend 4 bulan mencari balik, redesign balik hidup saya, redesign balik direction saya.
dan saya menetapkan matlamat. Saya sebut semalam, kita kena design balik apa yang kita nak capai. Dalam keadaan tu, minta maaf saya guna perkataan ni, mungkin kita berada dalam keadaan yang sangat teruk, sangat kritikal. Anda mungkin ada berada keadaan sangat kritikal sekarang. Tekanan kewangan, cabaran, kos harga hidup, ni faktor luaran ataupun faktor dalaman. Anda tak tahu nak uruskan duit, anda kerja anda ni mungkin ada macam-macam masalah yang anda sedang melalui. Tapi apa yang saya sebut semalam dalam formula kedua dan pertama adalah kita mesti set apakah direction yang kita nak capai, apakah hala tuju fokus yang kita nak capai. Jadi itu adalah formula pertama. Kedua, saya nak anda tengok, pastikan nanti habis daripada sesi ni kejap lagi, tengok balik Facebook status saya semalam. Saya really suggest you tengok. Okay, bagi anda yang senang tengok ni, insyaAllah saya akan spend time dalam beberapa minit ni untuk go through formula yang ketiga. Dan tulis dari mana anda sedang menonton ni. InsyaAllah dia bagi saya satu assignment lah. Saya seronok melihat semalam ada daripada Morocco lah, ada daripada Spain lah, ada daripada Mesir lah semalam yang kata dia tengok, ada daripada Indonesia, macam-macam tempat, dan dia beri saya satu seronokkan berkongsi ni, sebab anda dapat sesuatu daripada tu. Bagi anda yang mungkin rasa benda ni tak bermanfaat, actually saya berkongsi ini bukan berkongsi ilmu. Anda nak dapat ilmu, ada banyak ilmu. Dekat Google ada ilmu, kat library ada ilmu. Saya sebenarnya berkongsi based on formula. Maksud formula ni adalah proses yang saya lalui dalam saya membina bisnes saya. Alhamdulillah, Richworks. Anda boleh pergi richworks.com.my. Alhamdulillah hari ini kita ada lebih daripada 27 buah syarikat dalam pelbagai bisnes, dalam advertising, dalam property investment, corporate services, taxation, advisory, consultant business and marketing and strategy, dalam online digital business and platform. Kita ada bisnes dalam membina, kita sedang heavily involved dalam membina kita punya building condominium project. InsyaAllah for the next couple of years ni kita sedang membina tapak tersebut. InsyaAllah that's my next business. Saya juga ada college business college yang kita baru develop. Dan saya nak cakap anda apa saja yang kita bina ni, saya bina Alhamdulillah dengan izin Allah over the years ni. Apa yang saya kongsikan ni bukan based on ilmu, tapi based on applied knowledge. Maksudnya based on apa yang saya dah buat, apa yang jadi, apa yang tak jadi. Anda boleh Google macam-macam ilmu dekat luar, tapi most of the time you tak tahu mana satu jadi, mana satu tak jadi. Dan cara yang saya sampaikan, dan anak didik saya Alhamdulillah, saya mengajar dalam hampir 800,000 orang, dan ramai yang follow knowledge ni, pengalaman ni, formula ni, dan eventually they change their life. Dan mission saya buat sesi live fit ni adalah supaya message apa yang formula ni yang dah berlaku, dah digunakan ni, anda boleh gunakan. Ini especially those yang tercari-cari macam mana nak ubah hidup you, nak bina jadi usahawan, nak capai status. Kalau you nak jadi jutawan, kalau tak nak, at least income you meningkat, Dan bagi anda yang tak suka video ni, jangan payah tengok, tak ada cara paksa anda tengok, kan? Jangan buang data anda, simpan pergi baik, anda tengok benda-benda yang lain yang mengarut kat luar sana, insyaAllah. Okay, so untuk formula ketiga ni, formula pertama kita cerita pasal kenapa anda nak membina bisnes anda jadi usahawan, kenapa anda nak jadi jutawan. Kalau anda nak jadi jutawan, even tak pun nak perbaiki kewangan anda. Yang kedua, formula kedua kita cerita, nanti anda tengok, kita bercakap tentang semalam tentang ada 5 soalan. Semalam kita cakap tentang apakah state result yang anda nak capai dan apa cabaran-cabaran yang anda mungkin ada. 5 soalan saya tanya semalam, nanti anda tengok balik. Dan untuk formula ketiga ni adalah perkataan yang saya nak sebut berkaitan dengan formula ketiga ni adalah begini. Okey, dia adalah begini. Saya berfikir begini. Formula ketiga ni adalah, bila saya fikir macam mana saya nak bagi tahu anda formula ketiga ni, dia adalah berkaitan dengan macam ni. Kadang-kadang kita nak sesuatu. Macam kita ada impian. Ramai orang macam, aku nak capai benda tu lah. Aku teringin nak jadi macam orang tu. Aku ada impian nak perbaiki hidup aku. Aku ada impian, angan-angan nak bina sesuatu, nak bagi balik pada keluarga, nak bina kewangan yang baik, nak selesaikan hutang. Kita ada banyak angan-angan ataupun impian, Tapi kan semalam saya sebut nombor 3 formula ni adalah berkaitan dengan perkataan yang saya nak bagi anda ni adalah, yang saya tulis, perkataan dia adalah perkataan ni, mungkin kalau nampak, certainty, kepastian. Okay, so maksud kepastian ni begini. Ramai orang yang datang kelas saya bila dalam sesi macam industri manager kerjaan saya, isunya adalah mereka ni most people dia nak sesuatu, dia datang dalam keadaan yang blur-blur kata dia nak sesuatu, tapi dia tak pasti apa yang dia nak. Macam
dia tak jelas. Ibarat kalau semalam saya sebut, kalau semalam saya sebut tentang kalau anda nak jumpa arkitek nak buat rumah baru, arkitek tanya, you nak rumah macam mana? Ramai orang macam, saya nak macam ni lah, tapi saya nak macam ni, tapi jadi kita banyak buang masa dengan benda yang kita tak jelas, kita tak ada certainty, kita tak ada kepastian. Jadi saya nak anda, one of the thing yang sangat penting dalam proses nak bina jadi usahawan ke, kita nak capai apa saja insya-Allah dalam hidup dunia dan juga akhirat. Bagi saya, apa yang saya dapati, sangat penting kita mempunyai certainty ataupun kepastian. Macam mana kita nak dapat kepastian adalah kita dapatkan kepastian daripada kita duduk dan fikir. Think, kita duduk, spend time dan fikir. Letak tepi semua masalah yang kita ada. Of course, based on masalah itulah yang kita nak capai, apa yang kita nak capai. Kita kena duduk dan fikir. Apa sebenarnya kepastian? Benda yang maksud kepastian ni adalah secara kalau kita tanya, apa anda nak? Kalau saya kata insya-Allah doa saya makbul, saya boleh bagi apa yang anda nak insya-Allah dengan izin dia. Apa anda nak? Saya boleh makbulkan, bukan makbul, saya boleh membantu anda mencapai impian anda, bukan makbul, ni makbul kerja Tuhan. Boleh bantu anda capai impian anda, kalau saya boleh bimbing anda, apa anda nak. Jadi kepastian ni penting. Bila kita ada certainty, kepastian tentang apa yang kita nak capai, kita akan lebih fokus, kita akan lebih mudah nak move forward. Saya bagi contoh, katalah saya menembak, tuan-tuan. Saya menembak, saya belajar menembak a few years ago. Dan saya memang suka menembak. Menembak betul, pistol dekat tempat training. Dan one of the thing yang saya belajar bila kita belajar menembak pada target adalah bila kita nak tembak tu, kita kena ada kepastian target tu ada kat situ. Kalau target tak ada, macam mana kita nak tembak kan? Tapi kan, apa yang akan buat kita shoot dengan sangat baik adalah bila kita dapat menembak tu dan kita nampak, kita belajar menembak ni, kita menembak daripada dekat, kita nampak jelas board target kita ni, tapi slowly kita makin jauh kan. Tapi walaupun kita makin undur jauh, kita tembak tu, kita bayangkan board tu adalah makin dekat dengan kita. Maksudnya kita bayangkan dia adalah depan mata kita, dekat walaupun dia jauh sebenarnya, dan kita macam lebih kita rasa pasti, certain yang benda tu adalah kita boleh bayangkan dia adalah dekat. Faham tak? Maksudnya kita lebih mudah capai benda yang kita nak insya-Allah bila kita jelas apa yang kita nak. So, formula ketiga adalah certainty. Certainty ni adalah kepastian. Sebab kadang-kadang kita ni ada macam-macam distraction, ada banyak benda yang tak jelas. Saya bagi contoh bila kita cerita pasal anda nak jadi usahawan ada soalan-soalan yang saya suka nak tanya diri saya dulu dan juga tanya pada anda. Anda nak jadi usahawan tu kenapa? Saya suka tanya soalan tu. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ada orang kata, saya nak ada business. Nak ada business card, dia tulis managing director. Aku CEO. Aku kelas, aku ada office, ada kedai tapi tak ada orang datang, So, kadang-kadang kelakar, lain orang ada lain sebab aku nak tunjuk kat mak mertua aku ada business. Padahal business tak ada benda orang, tak ada pun. Jadi, ada orang aku nak buat bisnes sebab dengan bisnes ni aku nak sediakan pekerjaan, aku nak tolong orang, aku nak selesaikan masalah orang dengan produk atau perkhidmatan yang ada. So nanti tu semua topik yang saya akan cakap nanti insya-Allah along the way, macam mana you nak build business. Tapi sekarang kita nak cerita pasal kepastian. Sebenarnya you nak apa? Dan saya dapati most people sebenarnya apa yang dia nak? Memanglah dia nak business, tapi sebenarnya nak business tu apa? Okay, one of the reason adalah ramai orang nak kewangan yang baik. Betul tak? You nak kewangan yang baik, itu nombor satu. Bila you ada kewangan yang lebih baik, you boleh selesaikan hutang mungkin. Apa you nak sebenarnya? Nak selesaikan hutang ni? You bukan pasal you tak nak selesaikan hutang. You nak selesaikan hutang. Tapi kenapa you nak selesaikan hutang ni? Sebenarnya apa you nak? You nakkan ketenangan. You nakkan ketenangan jiwa. For some people yang memang nak selesaikan hutang, you nak rasa peace of mind, you nak rasa peaceful, you nak rasa bahagia sebab you adalah financial free, you tak ada masalah hutang. Kalau ada hutang sekalipun, you tak risau sebab hutang tu mungkin terbayar secara konsisten. Jadi, dan apa lagi you nak? Dengan kewangan, ni ramai orang tak jelas ni. Dia nak bisnes, dia nak buat jadi usahawan, tapi dia tak jelas sebenarnya apa yang dia nak. Ada orang, aku nak famous, nak dikenali, nak orang nampak aku. For some people, jadi usahawan, jutawan, dia suka nak tunjuk, aku ada rumah macam tu, ada kereta macam tu, dan aku duduk lifestyle macam mana, itu masing-masing punya pilihan. Dan is your choice, model mana yang you nak ikut. Bagi saya tak berapa fond tunjuk semua benda yang kita ada kan. Ada benda yang kita tak payah tunjuk, kita is for us, untuk life kita. Tapi point saya adalah, you kena tahu dengan jelas, certainty, macam apa sebenarnya
apa sebenarnya dengan jelas yang you nak capai dengan menjadi usahawan, dengan membina perniagaan anda, you know. Kalau tak, kita akan ada isu. So, di bawah certainty ni juga, macam mana kita nak dapatkan kepastian? Ada 5 cara. Yang pertama adalah identify ataupun kenal pasti apakah critical issue yang anda ada ataupun kita ada. Saya bagi contoh apa yang saya alhamdulillah mempunyai hari ini, miliki hari ini, bukan saya punya. Allah bagi saya amanah, pinjam, guna, you know, based on apa yang saya buat, menjada wajada, siapa usaha dia dapat insya-Allah, dan ini adalah satu amanah. Tapi poin dia adalah apa yang berlaku pada saya ni adalah balik kepada 20 tahun dulu. Masa saya mula kerja, saya fikir saya nak mula-mula saya fikir saya nak kaya, saya nak banyak duit, you know. Of course siapa tak nak, tapi poin dia adalah masa tu benda tu adalah bukan nombor 1 sepatutnya. Dia adalah mungkin nombor 5, nombor 6. Sepatutnya kita bina bisnes ni satu untuk tolong diri kita, tolong keluarga kita, perbaiki kehidupan keluarga kita, keliling kita, dan juga bantu orang lain, berzakat, bersedekah, bantu orang lain. Gunakan apa yang kita ada, harta kita ni mudah-mudahan untuk bantu orang, perbaiki hidup kita dan orang keliling kita. Itu contoh. Jadi kita mesti dapat certainty tu. Dan apakah isu yang ada masa tu? Isu yang ada adalah hutang. Isu yang saya ada masa tu adalah hutang. Tapi hutang tu berlaku kenapa? Hutang tu berlaku sebenarnya sebab saya fikir, macam ramai orang lain, saya fikir kalau nak berniaga ni, kita mesti ada duit yang banyak. Jadi nak mulakan bisnes, kita mesti ada modal yang banyak. Jadi saya buat apa? Saya bagi pinjam. Pinjam sama masa tu, pinjam dengan orang, pinjam dengan siapa-siapa, you know. Ambil emas saya, mak saya punya emas tu, gelang tu, minta sikit untuk beli gadai. Itu benda-benda yang saya buat, yang saya fikir, sebab saya tak reti bisnes pada tu. Saya tak mengaku saya tak reti, saya ego. Saya ingat saya pandai. Jadi saya minta tu semua, saya pergi buat bisnes, buat bantu beli barang, beli produk lah, benda semua nak buat besar, konon macam power, tapi at the end of the day fail. Lepas tu cuba lagi benda lain, fail. Cuba lagi benda lain, fail. So kritikalnya saya masa tu adalah sebenarnya, saya fikir, oh aku ada masalah hutang. Itu nombor 1 kritikalnya. Dan tiap hari stress tentang masalah hutang, duit tak cukup, nak cover. So, kalau itu adalah benda yang kritikal bagi anda kena tulis. Apakah benda yang kritikal bagi anda sekarang? Kita hanya boleh pergi jauh bila kita admit dan mengaku keadaan kita hari ini. Bagi anda yang baru join ni, ini adalah formula ketiga yang saya sedang explain. Ada formula 1 dengan 2 video tu anda boleh tengok nanti dekat Facebook ni. Dan kalau anda rasa bagus, bermanfaat, pastikan lepas ni share. Bantu saya tag kawan-kawan anda, sesiapa yang anda rasa mungkin benda ni penting. Sebab saya cakap dengan anda, masa saya dulu mula-mula bisnes, saya tak dapat peluang. Sebab susah nak jumpa orang yang nak berkongsi macam mana formula step by step macam mana nak ubah hidup. You know, so saya cuba nak buat ni sebagai salah satu cara macam mana saya boleh bagi satu inspirasi dan juga formula macam mana proses saya. Lain orang ada lain proses, ni proses saya. Ini cara macam mana saya bina, alhamdulillah, dan macam mana saya didik anak-adik saya untuk follow cara strategi yang saya buat. Okay, so bagi anda yang baru tonton ni juga, jangan lupa tulis dari mana negara mana ada tonton supaya kita suka nak tengok, kita suka nak tahu. Anyway, saya sambung tadi. Nombor 1 tadi adalah apakah benda yang kritikal yang anda berlaku pada hidup anda sekarang, benda yang anda tak gembira, benda yang buat anda stres, benda yang buat anda macam benda tu menjadi macam most of the time you tension pasal perkara tu. Apa dia? Saya nak senaraikan benda yang kritikal. So what I did was, masa tu bila saya nak transform mula-mula daripada masalah hutang, the first 3 years business ni, masalah along lah, benda semua. So I was like, my mentor Mat Saleh ni dia cakap, first you got to know how bad is your situation, berapa teruk keadaan anda. Jadi saya duduk dan saya macam dia suruh saya tulis. So saya senaraikan, saya ada hutang credit card, saya ada hutang finance loan mana, kereta tak boleh bayar, apa semua, you know, masalah dengan Along. Jadi semua tu saya senaraikan dulu. Bukanlah lepas senaraikan tu masalah tu selesai, tak. Tapi kita mesti tahu apakah keadaan kita. Dan jangan tulis tu terlampau kritikal, macam teruk sangat boleh meninggal. No, bukan. Maksudnya adalah tulis tu dalam keadaan yang kita nak tahu di mana keadaan kita waktu sekarang. Supaya lebih senang kita nak tahu ke mana gap kita nak pergi. You know, di mana next destination. Contoh, kalau katalah you nak pergi Hawaii, tapi kalau you tak tahu di mana you berada, macam mana you nak tahu ke Hawaii itu macam mana? Nak berapa jauh? You know, apa persediaan yang nak dibuat? Jadi sama juga dengan keadaan ni. Untuk you nak bina jadi usahawan yang berjaya, you just follow. You tak perlu percaya apa saya cakap, you just buat apa yang saya suruh you buat, insya-Allah. Bila you buat, nanti you akan nampak dan faham apa yang saya cuba sampaikan. Alright, so tulis. Yang pertama ni tadi, tulis apa yang kritikal dengan keadaan hidup anda sekarang. Mungkin anda tak cukup masa, mungkin ada minta maaf saya cakap, mungkin tak cukup masa sehingga menyebabkan anda tak ada masa, tak banyak masa spend time untuk mengaji, solat, you know, which I did that mistake before. Tak ada masa, kita banyak masa kejar tapi tak dapat, macam-macam benda kita kejar.
Tapi masa solat kita kadang-kadang saya abaikan dulu, dan menyebabkan kita dalam hati kita bukan tak nak, bukan kita sengaja, bukan kita macam mana cakap, bukan kita tak sengaja. Kita terlampau sibuk kejar satu benda sehingga kita tinggalkan benda yang paling penting, which is mencari keberkatan, kemudahan dalam usaha kita. Sebab usaha kita ni tak jadi kalau tak Allah tak mudahkan. Jadi itu benda yang critical issue saya dulu. Kemudian saya tak ada masa dengan family, saya tak ada masa dengan mak ayah saya. Saya tak ada masa untuk buat benda yang saya suka. Saya macam katalah, macam dulu saya nak belajar berenang, tapi saya tak ada masa. Saya nak belajar menembak, saya tak ada masa. Jadi apa benda yang kritikal? Mungkin itu tak kritikal lah, tapi apa yang kritikal yang anda rasa anda ada sekarang, keadaan anda sekarang, yang menyebabkan sangat penting kepastiannya, yang anda nak bina perniagaan, nak jadi usahawan, dan insyaAllah the next 1 to 3 years akan datang nak dibimbing sehingga you boleh capai tahap whatever level lah, sampai million ke whatever, insyaAllah. Jadi itu yang pertama. Okay, topik formula kedua ni adalah tentang certainty. Kita nak bangga kepastian tersebut. Okay, itu nombor satu. Kita nak tanya, anda nak duduk senaraikan apa yang kritikal. Ini jangan cerita dengan orang ni, jangan tulis kat Facebook. Bukan semua benda kita nak tulis kat Facebook. Bukan semua benda ni hal kita duduk dan diam, kita fikir. Okay, think. Sebab bila kita duduk fikir, kita minta Allah bantu, especially lepas solat, Allah akan bagi kita ilham, idea macam mana kita nak overcome next step. So nombor satu, apa yang kritikal dengan keadaan anda sekarang. Nombor dua, apa yang anda nak ubah. Maksudnya adalah, bila dah tahu apa yang kritikal ni tadi, apa yang anda nak ubah. Jadi sebelum nak ubah, apa yang anda nak ubah ni dia adalah berkaitan dengan kita tanya semalam, apa matlamat yang anda nak capai, kenapa anda nak berniaga. Jadi katalah anda kata nak berniaga tu sebab nak bayar semua hutang, nak capai kebebasan kewangan, banyak masa, ada pilihan nak beli apa yang nak beli, boleh sedekah, boleh pergi haji awal apa semua. Jadi cuba duduk, ni kepastian ni, cuba duduk dan fikir, tulis. Anda tak akan dapat kepastian kalau anda tak start tulis. Dia kena duduk dan tulis. Apakah benda yang anda nak ubah, yang anda bersedia nak ubah, untuk ubah diri anda yang lama untuk dapat diri yang baru. Itu yang saya sebut semalam kan. Tapi ini sangat kritikal untuk anda tulis tu dalam kepastian. Aku betul-betul nak benda ni, aku seriously nak capai benda ni, InsyaAllah. Kalau Allah bagi aku peluang, aku sanggup nak ubah benda ni. Aku bersedia ubah atau capai benda yang kita nak capai. So nombor tiga, right? Untuk yang ketiga, adakah ini penting? Itu nombor tiga. Adakah perubahan ini penting? So tanya diri anda, adakah perubahan ini sangat penting? Ini juga adalah soalan certainty, kepastian. Tanya diri anda, penting ke benda ni untuk aku ubah? Cuba tanya, penting tak? Penting tak untuk aku perbaiki hidup aku ni, capai matlamat ni? Sebab most of the time orang buang masa mencari benda yang sebenarnya dia bukan betul-betul nak. Dia hanya tengok orang lain nak, dia nak. Tapi last sekali dia tak hargai. Kan? So apa yang nak diubah? So duduk dan diam, tulis. Bukan tulis dekat Facebook, senarai itu semua, tapi tak guna. Saya nak anda cari buku tulis ke apa, buku tulis macam ni. Kemudian tulis, recordkan, hari ni aku belajar benda ni, aku nak ubah benda ni, aku nak ubah, insyaAllah. Dan kenapa benda penting? Nombor tiga, kenapa dia penting? Kenapa perubahan ni sangat penting? Dan bila kita kata perubahan ni sangat penting, jangan fikir tentang hanya, sebab aku nak. Bukan. Fikirkan tentang, selain daripada diri sendiri, fikirkan tentang benda ni penting mungkin untuk orang yang tersayang. Mungkin benda ni penting untuk ibu bapa kita. Mungkin benda ni penting untuk anak-anak kita, bagi anda ada anak. Mungkin untuk masa depan kita 1 ke 3 tahun, 5 tahun akan datang, insyaAllah panjang umur. Mungkin untuk masa depan kita, sebab masa berjalan. Dan anak kita makin lama makin besar, kos hidup makin meningkat. So, kenapa benda ni penting? So lihat mereka yang keliling kita ni, yang demi mereka kita sanggup buat sesuatu, insyaAllah. Untuk mereka kita sanggup korbankan sesuatu. Especially parents lah, ibu bapa anda yang dah jadi parents, mungkin ada, mungkin tak semua, tapi setengah parents, yang sangat-sangat sanggup berkorban apa saja, insyaAllah, untuk anak-anak mereka. Dia sanggup kurangkan makan dia untuk family dia, untuk anak dia. Jadi kenapa benda tu penting, perubahan ni? Sebab saya nak bawa anda kepada formula 4, 5, 6 dan 7 nanti. Benda tu, bila kita tak ada sebab yang sangat kuat, that's why kenapa setengah orang sabotage, tak buat kerja sampai habis, nak jadi usahawan tapi tak serius, tak committed. Benda tu tak guna. Nak cari ilmu, tuan-tuan, anda tak payah tengok video ni, anda boleh baca buku, anda boleh tengok kat Google, berlambak ada kalau anda nak cari, But saya share ni based on apa formula yang kita dah pakai, dan insyaAllah it works.
dah terbukti berulang-ulang kali. Anda boleh pergi YouTube saya, Dr. Azlan Osman, ada banyak video untuk kepastian anda, ada banyak video anak didik saya kat sana. Tengok satu-satu, ulang untuk dapatkan kepastian. Apakah yang mereka buat, apakah yang mereka lakukan, proses hidup perubahan mereka tu bila mereka go through proses mentoring dengan saya melalui program-program apa yang saya buat, insyaAllah. Okay, so sekarang saya cuba nak bagi anda ni dalam masa yang singkat melalui live feed ni. So nombor 3 ni tadi, kenapa penting sangat ke perubahan ni, penting sangat ke apa yang anda nak capai, nak jadi usahawan, nak capai kewangan, apa benda yang nak capai ni. Itu nombor 3. Nombor 4, certainty yang anda nak capai ialah what if anda tak berubah. Maksudnya what if apa jadi seandainya, macam bayangkan setahun ke 3 tahun ke 5 tahun akan datang benda ni tak berlaku ataupun anda tak buat tindakan. Apa agaknya kesan dia kepada diri anda ataupun keluarga anda? Apa kesan dia kalau anda buat keputusan benda anda tak nak berubah, tak nak capai matlamat, tak committed nak belajar untuk capai matlamat tersebut. Apa kesan dia kepada kehidupan anda? You know, simple as this lah. Garbage in, garbage out. Kita buat benda yang sama, kita akan dapat benda yang sama. For the past beberapa tahun ni, kalau kita buat kerja yang sama, kita akan dapat result yang sama. So, kalau kita tak ada perubahan, kita tahu keadaan kita ni akan jadi sama atau lebih teruk lagi. You know, so apakah yang kritikal akan berlaku kalau tak ada perubahan? Apakah yang paling kritikal? Saya nampak ada yang tulis, saya nak bangun solat subuh berjamaah. So, berapa susah nak bangun tu? Kenapa nak bangun? Mesti ada sebab, mesti ada kekuatan. Bukan pasal dia sebab dia wajib, memang solat tu wajib. Tapi you mesti ada sebab yang lebih besar, yang lebih penting, yang you nak capai, dan benda tu kritikal. Mungkin anda nak pergi solat subuh, nak jadi contoh kepada diri anda, orang keliling anda, kepada keluarga anda. Mungkin nak jadi inspirasi, contoh kepada masa depan keluarga anda. Mungkin anda nak pergi solat subuh, nak dapatkan keberkatan, nak dapatkan cinta Allah. Supaya bila dapat cinta Allah tu, mudah-mudahan apa saja permintaan kita, insya-Allah ketenangan, keberkatan dunia dan akhirat, insya-Allah kita dapat. So, kalau cinta kita sangat bagus, sangat penting, cinta kita pada Allah tu sangat penting, mungkin kita nak buktikan cinta tu dengan solat subuh berjamaah kat masjid. Contoh, itu maksudnya tadi, berapa pentingnya benda tu kepada anda. So, anda kena define, anda kena kenal pasti. You know, kalau anda nak solat tahajud, kenapa? Kenapa benda tu penting? Jangan buat sebab wajib, buat sebab lebih daripada wajib. Maksudnya sebab cinta, sebab kasih sayang, sebab nak buktikan yang you nak dipilih, dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kelas agama, tapi saya bercakap ni sebab inilah benda-benda kepentingan. Kenapa sesuatu benda tu nak buat, mesti ada sebab. You kena senaraikan. So yang keempat tadi adalah saya menyebut kalau tak berubah tu macam mana? Apa kesan dia pula? Kalau tak perubahan tu tak dilakukan, macam mana kesan dia kepada diri anda, kewangan anda, masa anda spend dengan keluarga anda setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang. You know, kalau anda dah tak ada, apa kesan dia pula pada keluarga yang tinggal? So ini semua nak kena identify. You know, kita tengah cerita tentang jadi usahawan. Usahawan yang dia, formula yang saya pakai adalah formula usahawan yang sebagaimana saya melihat contoh-contoh orang terdahulu seperti sahabat Rasulullah SAW. 10 orang sahabat yang dijamin syurga, 7 orang adalah orang yang ada harta, you know, dan dikorbankan apa yang dia ada untuk pembangunan orang lain, Islam, orang lain, sumbangan. So itu contoh dia. Saya bengang bila orang kata kita tak perlu ada duit. Bagi saya orang Islam perlu ada duit. Ni ekonomi hari ni sangat penting bagi kita. Dan berzakat, bersedekah tu adalah sangat penting. Semua orang yang ada pendapatan wajib zakat. Walaupun bekerja, di mana pun anda bekerja, 2.5% setahun. Seriously. So, apatah lagi berniaga. Kan? So, kita nak guna apa yang kita ada ni, mudah-mudahan kita dapat dunia dan kita dapat akhirat. You know, mudah-mudahan. Nak kata baik pun kita baik. Tapi point dia adalah kita cuba nak belajar jadi baik. Kan? Mudah-mudahan. InsyaAllah. So, yang kelima, tadi kalau tak capai, kalau tak buat tindakan, tak ada komitmen, apa kesan dia? Kita nak dapatkan kepastian tersebut. Dan nombor 5, apakah yang anda sanggup lakukan sekarang? Komitmen anda sekarang. Sanggup tak anda buat perubahan ni dengan contoh sekarang anda tengah spend masa. Mungkin anda kena bayar sikit duit untuk data, internet anda. Jangan komplain. Anda nak belajar, kena invest sikit masa. You know, kita spend hampir 30 minit ni. Invest sikit masa untuk belajar. Invest sikit duit untuk belajar. Contoh, itu pengorbanan. Invest, macam saya nak fitkan badan saya. Saya kena melabur, berkorban apa? Berkorban lemak. Saya kena berlari, saya kena angkat besi, you know. Every morning saya paksa diri saya mula-mula sebab tak biasa buat. Jadi saya kata, saya nak benda ni, saya kena buat sesuatu, saya kena give something. Give for me to get more. Saya kena beri sesuatu untuk dapat lebih. Jadi sama juga dengan bina bisnes.
Saya tak suruh you berhenti kerja kalau you masih bekerja. Dan bagi saya nak yang bekerja terus bekerja. Nanti along the way anda akan tahu formula saya lah, siapa yang kerja teruskan kerja. Nanti macam mana nak bisnes tu sampingan, bina sampingan sehingga dia jadi income dia 3 kali ganda, 5 kali ganda, nanti baru anda berhenti. Kalau anda nak berhenti, kalau anda takut jangan berhenti. Okey, teruskan. Dan juga bagi orang yang buat bisnes, sayang buat bisnes bertahun-tahun tapi tak boleh capai lebih baik lagi, tak ada peningkatan. Saya rasa benda yang paling sedih sekali kadang-kadang dalam hidup ni adalah tak ada peningkatan, tak ada perubahan. Benda paling sedih. Yang saya paling sedih kalau saya pergi kat penimbang tu, saya tengok berat saya tak ada peningkatan. Bukan peningkatan macam dia tak turun berat badan tu. Saya sedih gila kan. Bagi saya, kita ni manusia, kita nakkan peningkatan, progress. Dan kita rasa bahagia, gembira bila kita ada progress. Kejayaan tu bukanlah kita naik dapat buat satu benda yang besar kadang-kadang. Kejayaan tu adalah sekecil-kecil. Bila kita bersyukur, kita hargai lebih baik daripada semalam. Kita sekarang, macam sekarang tengah tengok video ni, you live feed ni, you adalah you tahu you sedang belajar sesuatu, benda tu peningkatan. Dan orang yang hargai peningkatan, insya-Allah akan lebih meningkat. Dan bagi anda yang suka apa yang saya share ni, so far, tulis itu suka, so that saya tahu ada orang yang gembira dan suka. Bukan saya nak, tapi saya suka tengok orang suka. Saya gembira melihat orang gembira. Dan mudah-mudahan saya akan berkongsi lagi nanti petang ni, insyaAllah. Kalau saya berkesempatan, appointment kita pukul 6 petang ni, insyaAllah. Saya akan spend time lagi dengan anda untuk go through. So yang kelima tadi adalah apakah komitmen yang anda sanggup lakukan sekarang. Contohnya tengok video ni komitmen. For some of you yang akan jumpa saya klinik usahawan dekat JB untuk Semenanjung ni, lokasi yang terakhir, saya akan bagi anda buku Mudahnya Meniaga, buku terbaru saya. Dan anda hadir live berjumpa dengan saya, sebab saya akan bercakap dengan anda di Johor Bahru dan Shah Alam, lokasi 2 terakhir. Dan kemudian di Tawau dan juga Sabah bulan depan. Ni adalah lokasi-lokasi akhir, sebab saya tak buat lagi klinik usahawan semua macam ni lagi dah. InsyaAllah saya akan spend banyak masa, lebih sikit masa melalui live feed video macam ni. Saya masih lagi nak berkongsi, sebab saya percaya kadang-kadang benda yang paling susah nak buat adalah bukan semua orang nak ajar. Kita boleh nampak orang tu berjaya capai sesuatu, tapi most of the time kadang-kadang dia tak nak share, dia tak nak berkongsi apa yang dia tahu. Okay? Jadi itulah formula ketiga hari ni. Daripada 7 formula adalah the power of certainty. Kita nak dapat kepastian apa yang kita nak capai, apa cabaran, apakah critical tak apa yang kita nak capai ni, penting tak, kalau capai apa jadi, kalau tak capai apa jadi. Dan juga nanti pada kita akan go through 4 insyaAllah petang ni. InsyaAllah kalau saya sempat besok 5, 6, hari Jumaat 7. Dan kemudian saya akan bagi tahu, saya nak bagi ada DVD Magnet Kekayaan daripada mini seminar saya. Yang kalau nak beli benda tu adalah lebih kurang like RM197, tapi saya nak bagi free. Tapi tak banyak, saya ada lebih kurang RM1,000 je DVD ni. Hari yang formula ke-7 nanti saya akan bagi tahu anda free. Anda kena jawab soalan, sebab saya nak pastikan anda dah tengok 1 hingga 7. Jadi kemudian saya akan bagi tahu anda satu link, anda pergi situ, anda boleh dapatkan DVD tu free. Anda hanya bayar postage RM80 je untuk kita hantar barang tu. Takkan kita postage stamp pun kita nak bayar kan. So itu je yang anda perlu bayar. Dan anda boleh dengar DVD tu dalam kereta atau tengok kat rumah. So saya harap anda belajar sesuatu hari ini untuk formula yang ketiga. Doakan saya berkesempatan insyaAllah petang ni pukul 6 saya akan go through formula yang keempat. Bagi anda yang belum catch up formula 1 dengan 2, please, bukan untuk saya, untuk diri anda sendiri. Bagi anda yang dapat manfaat, terima kasih banyak sebab menonton. Dan saya harap dia bermanfaat untuk diri anda. Tulis dari mana negeri mana anda menonton dan negara mana, dan share dengan orang lain. Lepas habis ni tolong share, tag 5, 10, 100 orang kawan anda. Kita jadi orang yang menyebarkan kebaikan dan manfaat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Saya cuba belajar nak jadi orang yang mengikut apa yang hadis Nabi itu sebut. Jadi saya berusaha, mudah-mudahan. Dan saya harap Allah, amalan apa yang saya kongsikan ni, kebaikan ni, dia memberikan pahala ni, saya berikan kepada arwah ayah saya, mak saya, kepada siapa yang dah meninggal, keturunan saya, dan balik kepada orang-orang yang keliling saya, yang menjadikan saya lah saya, insyaAllah. Dan saya doakan anda kaya dan berjaya berkat insyaAllah dunia akhirat. Bersedia untuk solat zuhur sebentar lagi. Dan petang ni kita jumpa balik pukul 6 petang. Alright? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.